Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey, kita akan sambung untuk video yang kedua untuk vektor. Okey, masih lagi dalam 8.1. Okey, vektor. Dan untuk kali ini, video cikgu kali ini, cikgu akan sambung standard pembelajaran 8.1.3 dan 8.1.4. Okey, so kita terus kepada 8.1.3 membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat pendarapan vektor dengan skala. Okey, pendarapan vektor dengan skala. Okey, so perhatikan dua kes di sini. Ada dua kes yang diberikan dalam buku teks. Kamu boleh refer buku teks muka surat 217. Okey, untuk kes yang pertama, diberi A-nya adalah, okey nampak okey, cikgu zoom lagi. A itu vektor A. Hilang pula. Okey, vektor A diberi berapa magnitude dia? Berapa kotak? Kita boleh kira magnitude dia dengan membilang kotak dia yang diberi itu. Satu kotak mewakili satu unit. So, ini adalah 5 unit. Okey, nampak ini vektor A kita. Ini vektor A sampai sini saja dan anak panahnya ke kanan. Okey, dan diberi AB, vektor AB. Okey, ada berapa kat sini? 10 unit. Okey, itu magnitude bagi vektor AB dan vektor CD 15 unit. Okey. So, kalau kamu perhatikan kat sini, kita boleh nampak dia punya berapa kali dia vektor yang sama, betul tak? Vektornya arah yang sama, cuma magnitude-nya berbeza. So, perhatikan vektor A, vektor AB dan vektor CD dalam rajah di sebelah didapati vektor AB adalah 2 kali vektor A. Boleh nampak Vektor AB adalah 2 kali bagi vektor A. Dan vektor CD adalah 3 kali vektor A. Jadi kita boleh tulis sebagai 3 darab A. Maksudnya untuk dah nyatakan vektor AB ataupun vektor CD, kita boleh darabkan vektor A dengan satu nilai, satu nombor yang kita panggil skala. Okay, so 2 dan 3 itu adalah skala kita. Okay, kita boleh gantikan dengan satu skala untuk kita dapatkan vektor yang satu lagi. Okay, so diberi kat sini magnitude bagi A adalah 5 unit. Okay, magnitude bagi AB 10 unit dan magnitude bagi CD adalah 15 unit. So kat sini boleh nampak lah. Okay, boleh nampak dia punya macam mana didapatkan magnitude. Kalau tak diberi nilai ataupun rajah ini pun kita boleh dapatkan magnitude daripada konsep tadi. Okey, kes yang kedua diberi vektor B, vektor EF dan vektor GH. Okey, tapi kamu kena perhatikan anak panah yang diberi. Vektor B, anak panahnya adalah ke kanan. Okey, berapa magnitude dia? 8 unit. Okey, 8 unit di sini. Okey, tapi cikgu nak betulkan kat sini sedikit. Iaitu kalau diberi vektor EF. Okey, vektor EF. E ke F maksudnya vektor E ke vektor F. Sepatutnya dia mesti berada dalam keadaan arah macam tu. Dari vektor E ke vektor F. Maksudnya kalau vektor EF sebenarnya kita akan dapat vektor EF sama dengan berapa kali vektor B. Sebab dia arah yang sama. Kalau E ke F arahnya sama dengan vektor B. Betul tak? So kat sini ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 16 unit. So ini 16 unit dah ada dalam jawapan tu. 16 unit. Tapi arahnya sama dengan B. Maksudnya kat sini kita boleh tuliskan sebagai 2 darab vektor B. Bukan negatif B kat sini. Boleh faham mungkin silap kat situ sikit. Jadi ini sama dengan 2 vektor B. Kalau dalam soalan dia nak cari vektor FE. Vektor FE baru kita boleh guna rajah yang atas ni. Vektor FE sama dengan 2 kali vektor
negatif B. Okey, maksudnya arah dia dah tukar, maksudnya kita letakkan tanda negatif di sini. Okey, dan masih lagi magnitudenya 2 kali magnitud bagi vektor B. Boleh faham? Jadi vektor FE sama dengan negatif 2 vektor B. Okey? Barulah jadi macam ni. Ini sepatutnya bukan vektor EF tapi vektor FE. So, sama konsepnya kalau ini dia tulis GH, sebenarnya bukan GH ni, HG. Kita tengok dia punya gambar rajah. H ke G, nampak Ini H ke G. So, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 unit di sini, maksudnya separuh daripada vektor B. Separuh, maksudnya 1/2, darab vektor B, okey, negatif. Sebab apa negatif? Sebab arahnya berbeza dengan vektor B. Okay, so kita boleh tulis sebagai negatif 1/2 vektor B. So, negatif itu kita letakkan pada skala kita, bukan pada vektor itu. Okay, bila kita simplifykan dia, kita letakkan tanda negatif pada vektor skalanya, bukan pada vektor. Okay, so secara rumusannya, kita boleh rumuskan kes 1 dan kes 2 tadi. Pendarapan skala K dengan vektor A menghasilkan vektor K darab A. KA Okay, dengan K adalah skalanya. Okay, jadi magnitud bagi KA sama dengan K darab dengan magnitud bagi vektor A. Arah KA sama dengan arah A jika K lebih besar daripada kosong. Okay, maksudnya kalau kita tengok tadi, K lebih besar daripada kosong, K yang positif, okay, arahnya sama. Nampak K yang positif, arahnya sama. Okay, semua sama ke kanan. K yang negatif, ini K yang negatif kat sini, negatif, arahnya berbeza. Boleh? Okay. Jadi arah KA bertentangan dengan arah A jika K lebih kecil daripada kosong. Maksudnya K-nya negatif. Boleh? Okay, nombor 5. Okay, tengok pada contoh nombor 5. Nyatakan setiap vektor bagi rajah di sebelah dengan sebutan C. Okay, so kat sini kalau awak tengok C, kita tengok vektor C. Okay, vektor SR. RS. Bila kita sebutkan nama dia ataupun kita sebut vektornya, kita tengok anak panah. Okey, vektor R ke S. RS sama dengan 2 kali C. Betul tak 2 kali C? So, awak boleh kira dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Okey, kita boleh cari. Sebenarnya kita boleh cari magnitud dia. Okey, cari magnitud dia. Tapi kalau kat sini, kita boleh cari teruslah. Kira dia punya jarak dia. Okay. So, kat sini 2 kali C. Okay. Kalau ini C, ini 2 kali C. Okay. P ke Q. Okay. P ke Q berapa ni? P ke Q 3 kali C. Dan LM. Okay. Sebab arah dia berbeza. Jadi, kita letakkan negatif. Sebab dia sama dengan SR tadi. Negatif 2C. Okay. Okey. Kita imbas sikit apa kita belajar tadi. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. So, inilah kita refer pada A kat sini. Okey. PQ. Vektor PQ sama dengan, okey, sekarang A kita ada 1, 2. 2 unit selang kan. Jadi, maksudnya PQ ni separuh daripada A dan anak panahnya sama. Sama dengan A, maksudnya 1/2 A. Okey. Vektor X. Okey, vektor X sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Vektor X ni maksudnya 3/2 A. Okey, tapi untuk vektor X ni dia bertentangan arah, jadi kita letakkan tanda negatif di situ. Okey, sama dengan negatif 3/2 A. Okey, vektor Y. Okey, untuk cari vektor Y, okey, dia sama dengan konsep vektor X. Kita boleh gunakan kaedah
apa panggil? Nisbah. Okey. Kamu boleh ambil salah satu sisi kat sini. Kalau kita bentukkan segitiga bersudut tegak. Okey. Jaraknya kat sini 6 unit, ini 6 unit. Kalau vektor A, ini 4 unit, ini 4 unit. Okey. Jadi kita boleh ambil sisi dia. Okay, 6 dengan 4 ni, maksudnya kita buat dalam bentuk nisbah. X nisbah A nisbah X. Okey, A 4 bahagian, X 6 bahagian. Jadi nak cari X, betul tak? So kita tukar dalam bentuk pecahan, jadi X per A sama dengan 6 per 4. X sama dengan 6 per 4 A. So, kita simplifykan dapatlah 3 per 2. Okay, so sama konsep dengan apa ni untuk Y. Okay, Y berapa jarak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Ataupun kita boleh kira daripada sini pun tak apa. 7, ini pun 4. Betul tak? So, A nisbah Y maksudnya 4 nisbah 7. So, sekarang kita nak dapatkan Y. Okay, vektor Y kan. So, vektor Y. So, jadikan Y per A. Cikgu ambil ni. Nisbah, kita boleh tukar dalam bentuk pecahan. Y per A sama dengan 7 per 4. So, Y sama dengan 7 per 4 A. So, vektor Y sama dengan 7 per 4 vektor A. Okay, dan seterusnya lah. Okey, tapi untuk Y betul ke arahnya sama? Kita kena check. Okey, arahnya berbeza, jadi ini letakkan tanda negatif. So, kena double check macam tu, okey? Okey, yang kedua, membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Okey, vektor selari, nampaknya cikgu tak nak panjangkan video ni. Jadi, cikgu berhenti dulu untuk video kedua ni dan cikgu akan sambung vektor selari dalam video yang seterusnya. Okey, sampai berjumpa lagi untuk seterusnya. Okey, selamat mencuba.